Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah dapat kita bersua kembali ke dalam untuk kuliah bicara tauhid selama 30 minit pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, mengesakan Allah, tugas untuk mentauhidkan Allah ni berlaku sepanjang masa. Selagi kita hidup, kecuali kita tertidur, kita kena sentiasa mengesakan Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu jua. Maksudnya di sini, dalam setiap pergerakan, tindakan kita, kerja kita, aktiviti kita, kita kena sentiasa mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Atau orang kata dalam bahasa mudah, untuk ingat Allah pada setiap masa, tak boleh lupa. Pada setiap benda yang kita lihat, setiap benda yang kita dengar, setiap benda yang kita terfikir dan kita terlintas di hati lah, semua kita kena sentiasa ingat Allah. Jadi adakah kita disuruh memegang tasbih, membawa tasbih ke sana ke sini, berzikir dengan cara itu? Bukan cara itu, tapi dengan cara berfikir tentang kebesaran atau kekuasaan Allah. Maksudnya kita, pemikiran kita, akal kita ni, kalau kita nak buat sesuatu, kita mesti menggunakan akal fikiran. Tak pernah kita melakukan suatu benda, tak kira kerja dunia ke apa kita nak buat, aktiviti rumah, aktiviti harian kita ke, kita menggunakan akal fikiran. Masa di situlah juga, dalam masa yang sama kita berfikir tentang kekuasaan dan kebesaran Allah. Allah yang mengizinkan semua yang berlaku ni. Makhluk sebagai asbab saja, aku sebagai asbab saja. Itu saja. Sekurang-kurangnya pada setiap hari, bila kita nak melakukan sesuatu, ataupun kita sedang melakukan sesuatu, ataupun kita dah buat sesuatu, kita hanya berbisik di fikiran kita, semua yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku, semua itu atas kehendak Allah, atas kuasa Allah, atas izin Allah. Diri aku, diri makhluk hanya asbab. Kita rasa pemikiran tu sangat mudah, semua orang boleh buat. Maksudnya cuma kadang-kadang lalai. Contohnya kita nak pergi kerja, kita nak naik kenderaan, naik motor, naik kereta. Bila kita sampai saja ke tempat kerja, kita kata alhamdulillah, sebenarnya yang menyampaikan aku ni Allah. Cara aku memandu, cara aku menunggang motosikal tu asbab menyebabkan aku selamat. Bukan kerana kita kata makhluk yang memberi bekas. Makhluk dia tak boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Yang boleh mendatangkan manfaat mudarat ialah Allah. Jadi bila sampai ke suatu tempat, kita kata alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana Allah Taala menyampaikan kita, makhluk sebagai asbab, kereta ke motor asbab. Jadi sekurang-kurang tuan-tuan, dalam satu hari, tuan-tuan lazimkan benda tu. Lazimkan cara berfikir macam tu, itu telah dikira ingat Allah tu. Ingat Allah, tak lalai. Contohnya tuan-tuan nak masak, tuan-tuan dan puan-puan nak masak satu resepi masakan untuk keluarga lah pada pagi ni. Tuan-tuan pun masaklah, goreng mi ke, nasi goreng ke, jadi masakan tu terhasil, rasa-rasa sedap lah tu. Mana puji Allah, alhamdulillah, sebenarnya terima kasih Allah kerana mengizinkan jadi nasi goreng yang sedap ni. Kemahiran aku, pengalaman aku, ilmu yang aku kata, ilmu pandai masak tu asbab saja. Jadi kerana Allah asbab makhluk. Saya ulang sekali lagi, kerana Allah asbab makhluk ni, tolong jangan lupa sampai bila-bila. Jadi itu dikira kita mengingati Allah dalam kehidupan seharian. Kita tak sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu masa kita semayang. Kita solat tu, pegang tasbih, kiralah 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, dan zikir-zikir lain, itu zikir ibadat nama dia. Tapi mengingati Allah ini dengan cara bahasa Melayu saja, kerana Allah asbab makhluk, ini zikir ingatan Allah, meningkatkan darjat kita, zikir darjat. Dengan ingatan sebegitu, Allah mengangkat darjat kita tinggi di sisi dia. Kerana kita lah antara orang yang tidak lalai, dia boleh mengingati Allah, mengingati kekuasaan dan kebesaran Allah. Ini Allah nak, tuan-tuan. Bukan susah pun, ilmu tauhid ni bukan susah, senang saja. Orang tak sekolah pun boleh belajar, boleh buat. Bukan senang. Kalau dia seorang nelayan, dia pergi ke laut tangkap ikan, dapat ikan banyak, dapat udang banyak pula tu, alhamdulillah, Allah Ta'ala yang memberi rezeki yang banyak ni, sebab aku teba pukat.
Aku tebar jala. Tu asbab je. Allah Ta'ala nak beri rezeki mesti berasbab. Sebab kita ni bukan Nabi Rasul. Kita ni orang biasa. Kalau kita nak sesuatu daripada Allah, kita kena usaha dan ikhtiar. Usaha ikhtiar tu kita letak di asbab. Kalau tanpa usaha ikhtiar tak boleh pula. Takkan Allah nak turunkan kita pergi ke laut, ikan melompat-lompat masuk tanpa tak buat apa-apa pun. Tiba-tiba baca doa, ikan melompat-lompat masuk dalam tampan sampai penuh. Itu manusia luar biasa. Itu ialah macam mukjizat lah pula. Kita tak macam tu. Allah Ta'ala nak beri kita rezeki ikan yang banyak, kita kena asbab lah, tebak bukan baling pancing ke apa dapat. Alhamdulillah Allah bagi asbab aktif kerja menembak pukat dan sebagainya. Itu sebagai mukadimah saya pagi ni. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sambung tentang sifat 20. Baik, pada minggu lepas insya-Allah, alhamdulillah, saya dah membicarakan sifat 20 iaitu sifat wujud, qidam, baqa. Jadi untuk kita belajar sifat 20 ni, sifat 20 ni satu cara untuk kita mengenal Allah. Orang dulu kalau kata dia nak ajar orang kenal Allah, dia ajar sifat 20. Orang dulu kalau kita tanya tok-tok kita tu, kau nak kenal Allah kena belajar sifat 20. Apa ni sifat 20? Kadang-kadang kita zaman mutakhir ni kita tak tahu pun apa tu sifat 20. Kan kita tak pernah mengaji. Kalau kita nak baca buku pun kita tak faham. Jadi saya ambil satu pendekatan yang mudah, saya nak bercakap je, tuan-tuan dengarlah. Saya akan permudahkan dengan izin Allah, insya-Allah. Jadi saya baca sekali lagi. Wujud, sifat wujud saya dah cakap. Wujudnya ada, qidam artinya sedia. Wujudnya ada, lawannya tiada. Qidam artinya sedia, lawannya baharu. Baqa artinya kekal, lawannya fana. Itu saya dah ada cerita tentang sifat itu pada siri yang lepas. Jadi hari ini saya nak masuk sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Jadi sebelum kita belajar sifat 20, kita kena mahirkan tanda beza. Iaitu, apakah tanda beza? Pembelajaran tanda beza kita telah bincang dalam siri sebelum ini, iaitu makhluk semua bertepi, Allah tidak bertepi. Kalau tak faham istilah bertepi tak bertepi ni, susah nak faham jugalah sifat 20 ni. Jadi maksud bertepi ni, makhluk ni diri dia bersempadan. Ada had, ada hingga. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Itu punya masuk makhluk. Maksudnya ada 6 tepi. Ini 6 tepi. Dulu saya tunjuk. Satu tepi satu. Tepi 2. Tepi 3. Tepi 4. Tepi 5. Tepi 6. Makhluk ada 6 tepi. Makhluk ni dia bertepi. Ada 6 sempadan. Bila dia bertepi, pertama sekali dia mengambil lapang segala zat. Ini kena ingatlah. Menempat. Dia boleh berada di dalam dan di luar suatu. Maksudnya berada di dalam poket saya, berada di luar. Itu saya ulang balik tanda beza. Dia boleh berada kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Allah tak bertepi. Jadi bila Allah tak bertepi, kenapa Allah tak bertepi? Sebab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ini sifat keempat, sifat 20 ni. Apa maksud mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? Bersalahan Allah bagi segala yang baru. Allah bersalahan. Kalau makhluk semua bertepi, Allah dia tak bertepi sebab dia bersalahan. Kalau dia pun bertepi juga, dia akan berada di dalam dan di luar suatu. Mana boleh Allah berada di dalam kita, di luar kita? Tak boleh. Dia adalah zat yang Maha Esa, yang Esa ni kerana dia tak bertepi. Jadi sebab apa kita berhujah mengatakan Allah tidak bertepi? Sebab dia zat yang Maha Esa. Makhluk sebutlah apa saja, jirim, jisim, johar, johafiri. Maksudnya jirim tu benda yang bertongkol, macam bulan, matahari, bintang, orang, pokok, batu, kayu, semua tu nama dia makhluk yang jirim, yang bertepi. Dia ada 6 tepi. Bila kata ada 6 tepi, dia boleh berada di dalam dan di luar suatu. Maksudnya begitu. Satu lagi apa makhluk yang kedua? Jisim, angin, cahaya. Yang kita kata apa? Yang kita kata dia ada 6 tepi. Macam saya tiup kertas ni. Kenapa kertas ni tertolak? Sebab ada angin tolak dia. Saya tak nampak angin. Makhluk jenis jisim ni, kita tak dapat lihat mata kasar, tapi kita dapat rasa angin. Dan kita dapat lihat, tak dapat rasa cahaya. Jadi cahaya. Jadi kita kata, bila kata benda tu, dia bertepi tak? Tetap bertepi. Nanti tuan-tuan kena dengar lah rakaman video sebelum tentang bertepi tak bertepi ni. Jadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah bersekalian baharu. Maksudnya begitu. Macam virus pun bertepi, malaikat pun bertepi. Jadi selesai bab bertepi tu. Jadi saya nak cakap, kenapa sifat Allah yang keempat ni dipanggil sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? Kerana Allah bersalahan bersekalian baharu. Dekat mana dia bersalahan? Dia tak sama. Dekat bertepi tu.
Makhluk semua bertepi, Allah tak bertepi. Sebab tu dia bersalahan. Maksudnya bersalahan bagi segala Allah yang baharu. Kan? Kita tak boleh kata apakah yang bersalahan antara Allah dengan makhluk. Allah kuat, berkuasa. Makhluk tak ada kuasa. Itu bersalahan dia. Susah juga. Sebab apa? Bila kita tengok dengan mata zahir, kita nampak makhluk yang berkuasa. Ambil bom sebiji, baling kat orang, meletup, mati habis-habis. Ambil bom tu kata makhluk tak ada kuasa, kebaling bom pergi kat orang ramai, mati habis. Meletup bom tu, kata tak ada kuasa tu, bom bagi mati. Nampak? Tak boleh tu. Kita tak boleh buat mengatakan nak banding kuasa Allah tu kuat, kuasa makhluk tak kuat. Itu salah tu. Salah kaedah. Yang menyebabkan kita kata sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ini kerana makhluk bertepi, Allah tak bertepi. Dalil Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah tidak serupa dengan makhluk, tidak sebanding dengan makhluk. Bagi sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah tak serupa, tak sebanding. Ini ayat Al-Quran. Ayat Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Jadi kita tengok sekarang ni sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis bermaksud bersalahan Allah bagi sekalian baharu. Baik, kita nak baca sifat 20. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, maksudnya bersalahan Allah bagi sekalian baharu. Lawannya bersamaan Allah bagi sekalian baharu. Mustahil Allah itu bersalahan, Allah itu bersamaan Allah bagi sekalian baharu. Wajib Allah tu bersalahan bagi sekalian baharu. Dalil baru sekalian alam. Tu contoh baca sifat 20 lah. Kan macam dulu saya baca wujud tidak ada, lawannya tiada, mustahil tiada, wajib ada, maka dalil baru sekalian alam. Waktu bunyi bahasa kitab saya dah jelaskan untuk wujud qaidah maqra. Tapi hari ni mukhalafatuhu ta'lil hawadis. Maksudnya begitu. Maksudnya kalau kita mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, maksudnya bersalahan Allah bagi sekalian baharu. Lawannya bersamaan Allah bagi sekalian baharu. Mustahil Allah tu bersamaan dengan sekalian baharu. Wajib Allah tu bersalahan bagi sekalian baharu. Dalil baru sekalian alam. Saya dah kata dalam sifat 23 frasa yang saya nak fokus. Pertama mustahil. Mustahil Allah bersamaan bagi sekalian baharu. Memanglah. Memang satu akan tak boleh terima kalau Allah sama dengan makhluk. Siapa menyamakan dengan Allah makhluk, terbatal akidah dia. Kena mengucap semula 2 kalimah syahadah. Bagi Allah sama dengan makhluk pula. Kita kat bawah, Allah kat atas. Cantik ya. Itu dia, Allah menempatkan Allah dekat atas. Akidah Islam kita terbatal. Kena mengucap 2 kalimah syahadah sebelum, macam orang baru masuk Islam. Ini bukan cakap memang ini fatwa daripada pihak JAKIM. Kalau kita menempatkan Allah di atas. Itulah Quran kata Allah bersemayam di arasy. Baik, Allah bersemayam di arasy ikut bahasa yang Allah Ta'ala nyata dalam Al-Quran. Hakikatnya kita pun tak tahu macam mana yang kita bersemayam tu. Bukan dia duduk bersemayam macam mana yang dia Pertua Agong bersemayam di Istana Negara. Duduk situ, duduk atas bersemayam di atas singgasana. Yang dia Pertua Agong duduk bersemayam, Allah pun bersemayam ke atas betul. Bayang macam tu dah syirik. Menyamakan Allah dengan makhluk. Syirik kan? Terbatal akidah. Habis macam mana nak buat ni? Kita nak buat macam mana? Sebab tu kita kata pembelajaran sifat 20 ni kita kena faham betul-betul. Maksudnya Allah Ta'ala tidak bersamaan. Mustahil. Aku tak boleh terima Allah tu sama dengan makhluk serupa. Dekat mana kita nak berpegang kata Allah Ta'ala tak sama? Dekat bertepi tu lah tadi. Dekat bertepi. Makhluk semua bertepi, Allah tak bertepi sebab dia tak ada dia zat yang esa, yang tak bertepi. Lepas tu kita kata dalil Al-Quran laisa kamitslihi syai'un huwas sami'ul basir. Sebab tu kita tegaskan dalam tanda beza, makhluk semua bertepi. Malaikat Jibril bertepi. Kiraman katibin bertepi kiri kanan. Duduk di kiri, duduk di kanan. Jibril di atas, tak ada masalah. Jibril bertepi. Ingat, Jibril sama dengan Allah. Jangan harap Jibril malaikat Allah cipta makhluk yang bertepi, duduk di atas. Bila Jibril di atas, tentu Allah di atas. Tak boleh cakap macam tu. Kalau kata Allah juga di atas sama macam Jibril, terbatal akidah kita. Allah, macam mana ni selama ni aku duduk bayang macam tu kan? Aku pun tak tahu, tak pernah belajar ilmu tauhid. Jadi begitu. Jadi kita kata
Tu macam mana nak buat ni? Ni kita nak selesaikan masalah ni. Masalah akidah kita ni tak selesai sampai hari ni. Kalau kita tak belajar ilmu tauhid betul-betul, kita tak tahu beza antara perbezaan Jibril dengan Allah. Orang kata apa beza Jibril dengan Allah? Dia kata yalah, Jibril tu makhluk malaikat. Ya betul. Allah cipta dia. Allah tu tak ada siapa cipta, dia Tuhan. Apa beza dia? Senang. Kalau nak jawab ikut kaedah kita, malaikat Jibril bertepi. Dia ada 6 tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allah tak bertepi. Bila tak bertepi, Allah jawab. Orang tanya, habis tu di mana Allah? Allah kata Allah meliputi tiap-tiap satu. Allah meliputi tiap-tiap sesuatu. Dalam keadaan tempur, tak sentuh, tak bercerai, tak bersekutu, jauh tiada jarak, dekat tiada sentuh, jamak tidak, farak pun tidak. Di mana makhluk, di situ Allah. Allah tidak berada di dalam kamu, tidak berada di luar kamu, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, tapi Allah berserta dengan kamu di mana kamu berada. Macam mana tuan-tuan nak buat bila dah ada hujah macam ni, nak cakap, nak bayang macam mana tu? Allah Ta'ala kata aku bukan di dalam kamu dan bukan di luar kamu. Kalau tak di dalam tu okey, kita faham. Kita dalam badan kita tapi Allah tak di luar. Kalau tak di dalam, tentu di luar. Takkan duduk dalam aku? Bukan. Di luar bukan, di dalam bukan. Macam mana nak faham ni tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak tahu tanda beza, sampai mati tuan-tuan tak kenal Allah. Tuan-tuan tak tahu Allah tu macam mana. Sebab tu kita kata ilmu tauhid ni kena serius belajar, kena hari-hari muzakarah sampai Allah bagi faham. Allah yang bagi faham tentang diri dia, bukan kita saja-saja nak faham. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ni pembicaranya panjang sikit. Mungkin hari ni sifat tu je lah kot. Kalau sempat kita masuk sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Baik. Jadi saya fokus balik pada sifat mustahil Allah bersamaan bagi segala yang baharu. Kerana apa? Jawab dia kerana makhluk semua bertepi, Allah tak bertepi. Kalau tuan-tuan nak mendalami apa tu bertepi tak bertepi, tuan-tuan kena dengar bicara tauhid saya dalam siri sebelumnya, dalam video-video yang Facebook saya lah, Hashim Abu Bakar. Kemudian wajib Allah tu bersalahan bagi segala yang baharu. Memanglah dia memang bersalahan. Maksudnya apa yang berlaku pada makhluk tak berlaku pada Allah. Tak berlaku. Walaupun dalam surah Al-Anfal ayat 17 Allah berfirman dengan maksud Allah berfirman wa ma ramaita iz ramaita walakin wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah harama. Bukan kau Muhammad yang membunuh ketika kau membunuh, tapi Allah yang membunuh. Bukan kau Muhammad yang melempar tak kala kau melempar, tapi Allah yang melempar. Dalam surah Al-Anfal ayat 17. Maksudnya di sini pada mata zahir Muhammad yang lempar, Nabi Muhammad yang melempar lembing panah dalam perang, tapi pada hakikatnya Allah kata bukan kau, aku yang buat. Maksudnya di situ apa nak tunjuk kepada kita? Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Kalau Muhammad lempar pakai tangan, remat daripada belakang ke depan, Allah Ta'ala tak macam tu. Kalau Allah Ta'ala Muhammad membunuh dengan menggunakan parang, pedang, lembing, tapi Allah Ta'ala tak macam tu. Apa yang berlaku pada makhluk tak berlaku pada Allah. Bila Allah kata aku yang membunuh bukan kau, aku yang melempar bukan kau, kita terima je ayat tu. Ya betul, Allah yang buat semua. Muhammad pada zahir Muhammad buat, pada hakikatnya Allah yang buat. Cara Allah buat, kaifiat dia cara Allah buat, wallahu alam, hanya Allah saja yang tahu. Kita tak tahu. Jangan duk fikir-fikir banyak. Berfikir hanya untuk kejadian aku. Berfikir hanya untuk kejadian aku, iaitu tentang Muhammad itu. Tentang perbuatan makhluk boleh fikir. 1% fikir tentang perbuatan makhluk. Tapi perbuatan Allah jangan fikir. Allah lempar, Muhammad lempar, rembat dari sini, rayun, boom, dia lempar. Allah lempar, boleh tahan Allah lempar, tangan Allah panjang mana. Dia fikir gitu salah. Tuan kata jangan berfikir tentang zat aku, tetapi fikir tentang kejadian aku. Cukup bagi kita memikir tentang kejadian Allah, itu makhluk. Tuan-tuan, orang kata Allah bagi rezeki. Dan Quran kata kami memberi rezeki, kami tak minta rezeki dari kamu. Itu sangat jelas. Jadi kita yakin Allah bagi rezeki. Jadi cukup bagi kita faham Allah bagi. Tapi dari segi zahir kita yang cari. Kita kena pergi kerja, kita kena pergi cangkul tanah, kena pergi tolak bot, pergi laut tangkap ikan. Itu zahir. Tapi hakikatnya Allah yang bagi. Berfikir tentang kejadian aku, fikir tentang zahir lah. Oh, ni nak tangkap udang, bawa buka ketam. Mana boleh? Lubang besar-besar tak dapatlah udang. Oh, nak pergi tangkap pukat ikan, pergi bawa buka ketam. Jadi ikan habis masuk
terlepas. Itu kena fikir lah. Macam mana cara nak cari apa? Nak cari rezeki dengan betul. Itu atas kita. Berfikir tentang kejadian aku fikir. Tapi bila dapat ketam, dapat udang, dapat hasil ikan, itu Allah yang bagi. Cara mana Allah bagi? Wallahu alam, kita tak tahu. Itu saja, tuan-tuan. Ilmu tauhid ni, tuan-tuan, pada mata zahir makhluk. Ingat, kita ada 3 mata. Manusia bermata 3. Pada mata zahir, makhluk yang buat. Kita yang buat. Jangan pandai-pandai kata Allah buat. Ni siapa buat masakan ni sedap? Allah yang masak. Cantik muka. Allah yang masak. Awak yang masak. Dia yang masak. Tukang masak tu masak tu. Pada mata zahir, makhluk yang buat. Kalau anak kita jenis malas belajar, buat balik buku rekod, ambil ada 8 mata pelajaran, 4 gagal, 4 gagal, 4 lulus. Ambil rotan ni 4 kali kat tangan. Pak, kenapa yang buku saya? Engkau malas belajar. Kau tengok, ambil fail. Kan? Oh, ni bukan takdir Allah. Ni aku bantai kau sekali, takdir Allah. Engkau yang malas. Pada mata zahir salahkan dia. Tapi pada hakikatnya Allah Ta'ala yang takdir begitu. Jadi kita tak nak baca takdir Allah tu sebenarnya. Kita baca makhluk. Hak makhluk maksudnya majada wajada. Peribahasa Arab mengatakan, pepatah Arab mengatakan majada wajada. Siapa berusaha dia dapat. Jadi kalau kita rasa tak sempurna kerja zahir kita kena berfikir macam mana nak tambah rezeki. Macam mana nak cari jalan untuk memajukan perniagaan. Macam mana nak buat supaya kita jadi maju. Itu tanggungjawab kita. Maksudnya usaha atas asbab, satu perintah Allah. Usaha atas asbab, itu perintah Allah. Memanglah segala usaha ikhtiar ni duduk di asbab. Itu satu perintah Allah, suruh kita berfikir. Kalau kita nak masak nasi, satu periuk, kita ambil lilin sebatang duk menyala bawah periuk. Boleh masak tak nasi tu? Mana? Boleh. Tak boleh. Tak masak nasi dengan cara macam tu. Kita pergi kena ambil dapur gas. Bubuh kayu bagi banyak. Rumbun api. Akhirnya nasi masak. Itulah baru kena dengan cara dia. Jangan kita buat usaha ikhtiar. Melepas batuk di tangga, hangat ti ayam. Akhirnya tak jadi apa pun. Ya? Kenapa? Lebih banyak berserah pada takdir. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah ni. Sebenarnya kita kena usaha bersungguh-sungguh pada kita ada 3 mata dalam tauhid. Saya peringatkan diri saya dan tuan-tuan, mata zahir hak makhluk. Kita kena fikir, kalau tak jadi buat cari cara lain bagi jadi. Kalau nak maju rajin. Tapi sampai mata akal berfikir semua ini dengan izin Allah. Kalau tak izin Allah, kau buat macam mana pun tak jadi. Tu mata zahir 1% makhluk, mata akal 100% Allah. Sebab Al-Quran mengajar kita, bila hujan turun, Allah kata kami yang menurunkan hujan. Tak payahlah duk pergi cari hujan buatan manusia, memang tak ada. Kata bila hujan turun, Allah kata dalam Al-Quran kami menurunkan hujan. Akhirnya kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tapi tu kapal terbang tu UDM pergi buat pembenihan awan tu, musim jurubu, dia bawa air garam, disuntik sejam 2 jam, air hujan turun. Itu bukan hujan buatan manusia. Cantik ha? Nanti bukan kita. Allah turunnya hujan, Allah yang buat. Cuma berasbabkan kapal terbang tu UDM. Hujan yang pertama direct daripada faktor alam. Itu asbab lah. Faktor alam maksudnya matahari serap naik air, bawa naik atas, kumpul-kumpul jadi awan, akhirnya curah balik jadi hujan. Itu pun nak curah tu bukan sebarang curah, kena ada kilat. Tembak, meletup, bom, pecahkan gumpalan air, jatuh jadi awan. Itu kali segi faktor geologi, faktor geografi, meteorologi dia kaji. Hujan tu kerana faktor hujan, adalah hujan bukit ke, hujan perolakan ke, hujan apa. Jadi itu tak ada salah apa. Kita berusaha atas asbab, satu perintah Allah. Tapi yakin dengan asbab syirik. Kat situ out. Siapa yakin bila dia dapat satu kerana usaha ikhtiar dia yang menyebabkan dia dapat, dia mensyirikkan Allah dengan cara khafi. Cara tersembunyi, dia tak sedar. Bila kata yakin dengan asbab, hukumnya syirik, habis. Memang tepat. Usaha atas asbab satu perintah. Usaha atas asbab kita 100% buat. Kalau tak maju, kita kena bertanggungjawab. Kita kena mengaku salah, mengaku aku ni usaha lebih kurang, macam mana nak maju, kan? Kena gemelingkan tenaga, gemelingkan usaha supaya perniagaan syarikat maju, atau anak-anak belajar bersungguh-sungguh supaya maju, rajin belajar, jangan belajar main-main. Kalau cikgu mengajar sekolah, cikgu mengajar depan, kau main belakang, macam mana kau nak bagi pandai, kan? Jadi kena usaha tak sebab dengan cara yang betul. Tapi bila yakin, bila berjaya, kerana dia lah pandai, kerana dia lah pergi tuition ke apa, itu syirik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya berbalik kepada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitu maksudnya bersalahan Allah bersekalian baharu. Memang dalam apa keadaan pun di alam roh,
di alam perut ibu, di dalam alam dunia, di alam barzah, di alam akhirat, Allah tetap mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah tetap bersalahan ya Allah segala yang baru. Sebab tu kalau kita nak tengok di syurga, nak tengok zat Allah, jangan harap tengok wajah Allah, ya. Kita hanya melihat wajah Allah. Macam mana cara Allah zahirkan wajah dia? Wallahu alam, kita tak tahu sebab belum masuk syurga lagi. Kan? Nak tahu wajah Allah, tanya Rasulullah lah. Bila naik Isra Mi'raj tu, bila terima perintah solat tu, naik Sidratul Muntaha, ya Rasulullah, macam mana wajah Allah kau tengok? Cahaya ke, berkilau-kilau ke apa ke? Tapi sampai sekarang Nabi tak pernah cerita wajah Allah tu yang dia jumpa macam mana. Ingat dia pergi nak jumpa zat seketul, itu dah jadi berhala. Muhammad ni laku berlebu seketul. Allah SWT Tuhan ni, itu dah jadi makhluk. Sebab apa? Dia bertepi. Nampak? Kaedah tauhid yang kita nak cakap ni bukan kaedah main-main. Tuan-tuan kena faham betul-betul tanda beza. Nabi nak naik ke langit berapa kali pun naik pilah, tapi Nabi akan melihat wajah Allah. Cara Allah zahirkan wajah dia wallahu alam, di sebalik tabir ke apa ke, sampai boleh berbicara. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Antara Allah dengan Rasulullah berbicara. Kalau berbicara, kalau tak nampak apa, kita cakap dengan orang lah. Kita cakap dengan seorang, tapi suara datang. Berdebar ni, mana suara dia keluar ni, mana orang tak nampak apa pun. Kita akan jadi begitu. Orang nak tengok, macam mana ni yang duk bercakap ni, tak nampak Rasulullah macam tu juga. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala tak bertepi, Rasulullah tidak boleh nyata, tak boleh nampak Allah Ta'ala seketul. Rasulullah memang bertepi, kan? Maksudnya begitu. Jadi kita bab tu, oleh kerana Rasulullah pun turun pada Sidratul Muntaha tu, tak ada siapa sahabat tanya, ya Muhammad, kau berjumpa dengan Allah, macam mana Allah cantik tak? Cerita sikit. Mana ada, sampai sekarang tak ada satu hadis riwayat nak cerita tentang Rasulullah tengok Allah tu macam mana. Tak. Sebenarnya dia kita faham satu saja. Maksudnya iaitu Allah Ta'ala tidak bertepi, Rasulullah bertepi. Jadi bila bertepi tak bertepi, macam mana dia nak nampak? Rasulullah tak nampak. Mungkin wajah Allah, kenyataan wajah Allah yang Allah zahirkan dia kena indah dan cantik. Tu di syurga besok kita hanya mampu melihat wajah Allah. Ini pasti dapat. Kalau Nabi Yusuf AS tu Allah zahirkan cantik sebagai mukjizat, kecantikan Allah, sifat-sifat indah Allah zahir pada wajah Nabi Yusuf. Manusia dah jadi kelang kabut sampai terpotong jari lah, nak potong sayur potong jari, punya asyik, apatah lagi kita melihat wajah Allah di syurga. Tuan-tuan bayangkan macam mana Allah nak zahir, tak tahu, kita pun tak tahu. Allah Ta'ala ni bukan jenis hadiah jantina lelaki perempuan, kita tak tahu. Wallahu alam. Tak usah fikir benda tu. Yang kita nak fikir kejadian dia. Kejadian dia. Jadi kita balik kepada sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Jadi saya ambil satu sifat je untuk hari ini sebab memang huraian ni panjang. Jadi maksudnya bersalahan Allah bersekalian baharu, ini adalah dalil merujuk pada Al-Quran, iaitu lais kamitsilihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Surah Syura ayat 11. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Kenapa tak sama? Kita berbalik pada kaedah tanda beza, iaitu makhluk semua bertepi, bersempadan. Allah tidak bertepi dan tak bersempadan. Sebab tu bila orang kata Allah bersemayam di aras, golongan salaf, golongan kalaf, mereka suka ada yang tafsir. Golongan yang mujassimah tafsir Allah Ta'ala duduk atas kursi, macam kita duduk kursi malam, ngok bila dia goyang kursi, ngok dia bunyi sampai macam tu. Mereka bayangkan Allah. Salah tu. Mana boleh bayang macam tu? Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala dia zat yang Maha Esa, tak bertepi. Tapi Quran kata Allah banyak bersemayam di aras. Allah, baru satu Allah cakap. Banyak lagi Allah di langit. Allah yang di langit. Macam mana kau nak buat? Macam mana kita nak buat tu? Allah di langit tu. Betul lah. Allah kalau Al-Quran cakap, ayat Quran ni satu huruf, siapa tak beriman kufur. Kalau di langit lah. Kalau di arah lah. Bersemayam dia. Tapi kita tak jadi masalah kat kita. Sebab kita tak memikirkan tentang zat Allah tu. Kita duk fikir kejadian Allah makhluk ni. Jadi kalau kata orang tanya kita lah, Allah macam nak tanyakan satu soalan, boleh cuba kau terangkan sikit apa maksud Allah bersemayam di aras? Sebenarnya macam itu tuan. Sebenarnya itu Al-Quran, kita kena beriman.
masalah cara Allah bersemayam tu wallahu alam, sebab zat Allah tak bertepi. Allah sendiri tak bertepi, termasuk kuasa zat dia semua tak bertepi. Saya tak tahu nak cakap macam mana, saya tak tahu. Sebab kita dilarang berfikir tentang zat Allah, berfikir kejadian. Kalau nak tanya saya sekarang berada di mana? Saya berada di depan tuan-tuan. Senang saya cakap. Saya senang cakap. Sebab apa? Saya bertepi. Saya nampak. Saya bertepi kan? Allah, wallahu alam. Tapi tanpa izin Allah, saya tak boleh cakap. Lepas tu, manusia bermata tiga dalam ilmu tauhid. Manusia bermata tiga. Mata zahir semua makhluk. Sampai mata akal semua Allah. Ni yang dia bercakap ni sekarang ni, yang buat saya bercakap ni, mata-mata saya lah bercakap. Saya yang bercakap. Saya mengaku saya bercakap. Kemudian tuan-tuan pun nampak saya yang bercakap kan. Tapi pada mata akal sebenarnya yang membuatkan saya bercakap, yang mengizinkan saya bercakap ialah Allah. Yang saya tak tahu kaifiat macam mana dia buat bagi saya bercakap, wallahu alam, saya tak tahu. Itu bila kita nak berdirikan semayang, bukan kita nak tunjuk kita ni tengah nak pergi semayang. Wahai Allah, aku datang nak semayang. Tak payah, Tuhan dah tahulah. Kita datang nak semayang. Tapi apa kita nak apa? Kita nak bawa apa dalam solat? Kita nak, bukan nak tengok kita yang semayang. Kita nak tengok fi'il, perbuatan, kelakuan Allah yang sedang Allah nak zahirkan kat atas diri kita. Ketika kita rokok, sujud, membaca itidal semua, tahiyat semua, nak tengok fi'il kelakuan Allah ketika solat. Kita rokok sujud nampak, ya Allah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maksudnya tak ada hak, ya Allah, aku nak sembahyang, nak rokok ni melainkan dengan izinmu, ya Allah. Bismillah liman hamidah. Tapi jangan cakap bahasa Melayu. Tonton bayang agak fikiran je. Sujud, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bacalah 3 kali, kali ke 3 kali kan, ikutlah yang mana orang ajar kita. Tapi lepas tu ada masa sikit, sebenarnya tak ada hak, aku nak, tak ada kuasa aku nak boleh sujud ni, ya Allah, melainkan dengan izinmu, ya Allah. Allahu akbar. Tak boleh ke tuan-tuan buat begitu? Jadi sebenarnya ini Tok Kenali yang ajar. Tok Kenali satu Malaysia kenal, satu Asia Tenggara kenal. Siapa tu Tok Kenali? Dia kata seorang wali, seorang alim, seorang karamah, apa semua kita wallahu alam, tu semua serah pada Allah lah kan. Tapi kita tahu cara dia ngajar anak murid dia, bila dia lepas baca bacaan khusus dalam solat itu, maksudnya kena ucap macam terima kasih kepada Allah. Maksudnya pada subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kita kata alhamdulillah kerana Allah izinkan aku rokok. Allah Alhamdulillah. Allah Ta'ala menerima segala pujian hamba dia. Lepas tu terima kasih Allah kerana beri aku itidal. Allah Akbar, sujud subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, maha suci Allah dan sebagainya. Akhirnya terima kasih Allah bagi aku sujud. Akhirnya dalam solat 4 rakaat tu semua terima kasih dengan Allah je. Itu saja. Itulah khusyuk tuan-tuan. Khusyuk macam tu. Bukan khusyuk bila semayang naik atas aras ke, tunggang kuda putih tu. Ada kumpulan bila dia semayang takbir, dia tak nak, dia tinggal dunia, dia pergi ke alam ghaib, dia menunggang kuda putih, dia masuk alam ghaib. Ni apa ni? Tak buat aku tu. Tak betul. Tidak dinamakan solat kecuali dalam keadaan sedar. Kita kena sedar kita tengah bersolat. Imam baca, kita dengar, salah, subhanallah. Bukan nak tegur dia, zikir. Macam biasa kan. Bila kita lupa rakaat, subhanallah. Kita kena baca dia rakaat kedua. Ni rakaat ketiga, rakaat keempat. Bukankah bacaan itu macam kita tak kita tak ingat Allah. Itulah cara kita, kemampuan kita. Kita kan berfikir tentang kejadian Allah ni, baca rokok untuk kejadian Allah. Kita nak fikir bagi, nak fikir Allah atas langit. Siapa fikir Allah atas langit ketika solat, syirik. Senang je. Tak apa suruh fikir Allah atas langit. Mana ada Allah atas langit? Kan? Jadi tuan-tuan kita kena fokus pada ini betul-betul. Jadi buku betul-betul, insya-Allah dengan izin Allah memberi kita faham. Jadi hari ini saya mungkin masa pun dah cukup 30 minit. Jadi saya hanya baca satu sifat je, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, basal-hal Allah bersekalian baharu, kerana Allah tak bertepi, makhluk bertepi. Jadi kalau tuan-tuan yang baru-baru mendengar tak faham apa tu bertepi tak bertepi, memang nak faham bertepi tak bertepi ni ambil masa berbulan-bulan. Bukan mudah nak faham. Saya boleh tunjuk kotak ni lah ada 6 tepi. Tapi tuan-tuan nak relate, nak kait dengan makhluk tu, tuan-tuan kena fikir. Angin ada 6 tepi. Mana 6 tepi angin? Kalau saya kata saya tiup ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 6 tepi angin. 6 tepi cahaya. Ambil toslet, suluh kat dinding. Dia tangkap dia. Budak tu pun tangkap. Pang dapat. Abang dia duduk suluh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dulu kecil-kecil suka main cermin pecah. Suluh habis rumah orang. Besok orang kata, oi apa ni? Budak-budak ni cermin pecah dia suluh rumah orang. Orang marah.
Tu cahaya pergi, cahaya tembak laser kan, itu semua 6 tepi. Jadi kita kata tuan-tuan, saya rasa pada hari ini saya bicara satu sifat saja. Ni kita akan sambung lagi pada sesi akan datang. Saya harap tuan-tuan fahamlah apakah tujuan kita muzakarahkan ilmu tauhid ini. Kerana ilmu tauhid ini sangat penting tuan-tuan. Kalau kita tak baca, tak belajar ilmu tauhid, kita tak akan kenal Allah. Kita beribadat cantik, pandai, semayang tak tinggal, puasa, kita belajar semayang, bacaan penuh dengan baca tajwid semua betul, tapi Allah kita tak kenal. Tuan-tuan bayangkan, macam mana tu nak semayang tu, nak hala ke mana tu, nak hala ke mana solat kita itu. Kita datang berdiri solat bukan kita nak tunjuk kita bersolat, tak payah tu, Allah tahu. Kita nak tengok fi'il kelakuan Allah yang Allah akan zahirkan kat diri kita ketika solat, ketika sebelum solat, selepas solat, lepas solat, bawa keluar akhlak solat, keluar solat. Tengok kebesaran Allah di mana-mana pun dengan cara tadilah, kerana Allah asbab makhluk. Itulah nama dia tauhid tuan-tuan. Tauhid ilmu ni tuan-tuan, dia sikit je sebenarnya. Dia tak banyak, tapi dia ulang-ulang balik sampai ni faham. Nak bagi faham dengan izin Allah. Kita akan ada 3 mata. Manusia bermata 3, tolong ingat. Pertama, mata zahir milik makhluk. Kita semua yang buat. Semua kita. Tak sedap, kita kena bertanggungjawab. Apasal aku masak masin? Itulah aku lebih garam. Yang kata apasal masak masin? Mana aku tahu Allah Ta'ala yang nak bagi masin. Cantik muka kita. Kita yang buat salah, letak kat Allah pula. Tak boleh dulu. Kita salah kita lah. Kalau kita terlanggar orang punya motor apa, terlanggar kenderaan, apasal langgar? Bukan saya langgar, Allah Ta'ala yang tak boleh. Mana boleh lah tu? Katalah, saya tak nampak, minta maaf. Itulah. Mana boleh kita letak pada Allah. Itu jadi Jabariyah ni golongan sesat. Semua dia buat salah, dia letak kat Allah. Macam dululah, orang dulu ada golongan orang Melayu yang Jabariyah tau. Apasal ni kau tak nak beri kerja? Saya kata, alah, rezeki kan di tangan Allah. Cukuplah aku doa sikit-sikit, cukuplah aku lebih kurang tanam-tanam tu lah, dapat makan jadilah. Yang lebih-lebih tu aku dah serah pada Allah. Itu Jabariyah nama dia. Salah tu. Kita kan sepatutnya kalau tengok tu tuan-tuan kena ingat apa yang tadi bermata 3. Mata zahir milik makhluk semua. Kalau nampak tak sempurna, perbaiki. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tuhan cakap dalam Al-Quran, wahai orang beriman, selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Bila kita tengok keluarga kita tak sempurna, semua tak pandai baca Quran apa, kita kena fikir hantar tok guru ke, kena ajar ke, tidak, masuk neraka habis semua. Itu mata zahir makhluk punya tanggungjawab. Sampai mata akal di sinilah semua milik Allah. Sebenarnya kita dah usaha bersungguh-sungguh, tapi nak jadi pandai tak pandai, nak jadi hafiz tak hafiz, semua tu atas kehendak Allah. Begitu orang yang dah berjaya, dia orang ustaz, ada 5 orang hafiz. Dia jangan bangga kerana anak aku semua hafiz, dia rasa bangga pada orang. Syirik dia. Lepas tu bila kata mata zahir, ni semua saya usaha, kecil-kecil dah datang mengaji Quran, ni yang boleh hafiz ni. Alhamdulillah. Tapi mata akal, ya Allah, kalau kau tak izin anak aku ni seorang tak hafiz. Walaupun aku hantar sekolah hafiz, kalau kau tak izin dia tak jadi hafiz. Ni kau izin lah ni. Dengan izin kau. Kau tak boleh kau macam tu. Lagi cantik tak ada riak, tak ada orang ujuk apa semua. Ini yang kita nak. Maksudnya bermata 3, maksud mata zahir semua makhluk, mata akal semua Allah. Mata hati itu hak milik Allah, bergantung kat Tuhan. Dia nak bagi kita faham tentang dia atau tidak, terpulang kat dia. Berapa lama tak tahu. Kalau Allah Ta'ala nak bagi kita rasa kebesaran dia, itu Allah. Jadi kita ada manusia bermata 3. Saya ulang balik sebagai penutup pada kuliah ini. Mata zahir milik makhluk, mata akal milik Allah, mata hati juga milik Allah. Allah Ta'ala yang bagi kita faham. Saya kata mohon ampun dan maaf tuan-tuan atas kekasaran. Saya baca agak suara agak kuat, bukan marah apa, saya nak tegaskan. Jadi maksudnya saya ni apa saja, tak ada apa satu pun. Maksudnya mohon ampun dan maaf atas kekasaran tutur kata, dan kita sama-sama doa supaya Allah Ta'ala memberi kita kefahaman tentang tauhid ini, tentang diri dia. Jadi saya akhiri majlis dengan tasbih kifarah surah Wal-Asri dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa
wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, berilah kami ilham ya Allah agar kami menjadi orang cerdas. Kau lindungilah kami daripada bahaya kejahatan hawa nafsu. Ya Allah, Tuhan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan pendengaran kami, kejahatan penglihatan kami, kejahatan lidah kami, kejahatan hati kami, kejahatan cita-cita kami. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kepikunan dan siksa kubur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.